Tetapi himpitan kubur itu ada dua. Satu yang menyakitkan sehingga tulang-tulang rusuk itu bertemu dan berkecai dengan dentuman yang kuat. Satu lagi adalah seperti mesranya seorang ibu memeluk anaknya, dipeluk dengan pelukan yang penuh dengan mesra, dan sehingga anak itu terasa senang, nyaman, terasa seronok dengan pelukan itu. Itu adalah gambaran himpitan kubur mengikut amalan masing-masing. Fitnah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bersabda, innal qadara awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kubur adalah tempat persinggahan pertama daripada persinggahan-persinggahan akhirat. Bermakna persinggahan-persinggahan akhirat itu banyak. Stesen-stesen nak sampai ke akhirat itu banyak. Dimulai dengan kubur. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru min. Sekiranya dia selamat lepas daripada kubur tadi, maka yang selepasnya lebih mudah. Wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Kalau dia tidak lepas, tidak lulus daripada kubur, maka apa yang akan datang dihadapinya selepas daripada kubur itu lebih lagi pedih dan dahsyat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Sayyidina Uthman mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam menyebutkan, ma ra'aitu manzaran qattu illa al-qabru afdhamu min. Tidak pernah aku melihat satu pemandangan pun melainkan pemandangan yang lebih menakutkan, mengerikan, mencemaskan adalah apa yang ada di dalam kubur. Kerana itu cobaan-cobaan, siksaan-siksaan yang ada di dalam kubur itu cukup untuk menurunkan seseorang itu berbuat amal saleh. Kerana di dalam kubur akan ada yang namanya himpitan. Tidak seorang pun yang terlepas daripadanya. Sekiranya ada orang yang terlepas daripadanya, pasti orang itu adalah Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz, seorang sahabat yang ketika meninggal bergegar arasy. Itu pun akan menghadapi himpitan kubur. Hatta seorang bayi pun akan terkena. Tetapi himpitan kubur itu ada dua. Satu yang menyakitkan sehingga tulang-tulang rusuk itu bertemu dan berkecai dengan dentuman yang kuat. Satu lagi adalah seperti mesranya seorang ibu memeluk anaknya, dipeluk dengan pelukan yang penuh dengan mesra, dan sehingga anak itu terasa senang, nyaman, terasa seronok dengan pelukan itu. Itu adalah gambaran himpitan kubur mengikut amalan masing-masing. Fitnah kubur iaitu soal daripada munkar dan nakir, siksaan termasuk pukulan yang menyakitkan, kepanasan, kegelapan dan sebagainya. Kerana itu kasihnya Nabi kepada umat ketika membicarakan tentang perkara yang menakutkan, mencemaskan, mengerikan yang ada di dalam kubur, lalu baginda sebutkan beberapa amalan untuk orang itu boleh berbahagia di dalam kuburnya kerana ditolong oleh amalannya ketika dia lakukan di dunia. Pertama, antara amalan yang boleh menolong seseorang di dalam kuburnya adalah amal ibadahnya, termasuklah solat, puasa, zakat, serta amalan kebaikan seperti sedekah, silaturahim, amal ma'ruf, amar ma'ruf, berakhlak mulia dan lain-lain.
Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mayyita idza wudi'a fi qabri, sesungguhnya mayat apabila diletakkan di dalam kuburnya, innahu yasma'u khafqa ni'alihim hina yuwalluna anhu, dia sesungguhnya mendengar suara ni'al, selipar ataupun apa yang dipakai dengan kasut yang mereka gunakan, lalu orang itu kembali ke rumah masing-masing, didengar oleh mayat yang berada di dalam kubur. Fa in kana mu'mina, sekiranya mayat tadi seorang yang beriman, kanatis salatu 'inda ra'si, solatnya berada di kepalanya sebagai peguam bela nanti untuk membelanya. Wa kana as-siyamu an yamini, puasanya di sebelah kanan. Wa kanatiz zakatu an shimali, zakat berada di sebelah kirinya. Wa kana fi'lul khairati min as-sadaqati was-silah wal ma'ruf wal ihsani ila an-nas 'inda rijlayhi, adalah amalan-amalan yang baik yang dia lakukan di dunia daripada sedekah, silaturahim, amar ma'ruf nahi munkar, buat baik kepada manusia, itu seolah-olah berada di kedua kakinya. Fayu'ta min qibali ra'si, maka seolah akan datang yang akan menyoalnya, yang akan jumpa padanya di kalangan malaikat yang datang daripada sebelah kepalanya. Fataqulus salah, lalu solat mengatakan, ma qibali madkhal, tidak ada jalan untuk sampai padanya daripada sebelah. Thumma yu'ta an yamini, kemudian didatangi dia daripada sebelah kanan. Fayaqulus siyam, maka siyam berkata, ma qibali madkhalun, tidak ada jalan daripada sisi. Thumma yu'ta an yasari, kemudian didatangi daripada sebelah sisinya. Fataquluz zakah, maka zakat akan mengatakan, ma qibali madkhal, tidak ada jalan untuk mengapa-apakannya daripada sebelah sisiku. Thumma yu'ta min qibali rijlain, lalu didatangi dia daripada sebelah kedua kakinya. Fataqulu fi'lul khairat min as-sadaqah was-silah wal ma'ruf wal ihsan ila an-nas ma qibali madkhal, lalu berkatalah amalan-amalan kebaikan yang dilakukan di dunia daripada sedekah, silaturahim, amar ma'ruf nahi munkar, berbuat baik kepada manusia, tidak ada jalan untuk kamu daripada sisi. Hadis riwayat Al-Imam Ibn Hibban, Al-Imam At-Tabarani menyebutkan di dalam Al-Mu'jamul Awsat, demikian Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi menyebutkan di dalam Mustadraknya dan lain-lain. Sedekah boleh menyejukkan orang yang ada di dalam kubur, seperti yang disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Ya'la dan Al-Imam Ibn Khuzaimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, inna sadaqata la tudfi'u an ahliha harral qubur, sesungguhnya sedekah itu memadamkan kepanasan kubur untuk orang yang melakukannya. Wa inna ma yastadhillul mu'min yaumal qiyamati fi dhilli sadaqati, hanya saja pada hari kiamat orang yang beriman akan mendapat naungan, yaitu berteduh di bawah naungan sedekahnya yang dia lakukan di muka bumi. Ma naqasat sadaqatun min mal, sedekah tidak akan mengurangkan sedikit pun daripada harta, malah orang yang bersedekah itu akan bertambah hartanya kerana keberkatan yang ia miliki. Antara amalan yang boleh menyelamatkan seseorang daripada siksaan kubur dan huru-haranya, orang yang selalu membaca suratul Mulk.
daripada Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan, man qara'a tabarakalladzi biyadihi al-mulk kulla lailatin, sesiapa yang membaca tabarakalladzi biyadihi al-mulk, ay membaca surah Al-Mulk sepenuhnya pada setiap malam. Malam itu dikira daripada maghrib sampai ke subuh. Bermaksud mana-mana waktu dibaca surah Al-Mulk, apakah seawal malam selepas maghrib terus baca, ataupun yang biasa kita buat selepas solat isyak, bacaan beramai-ramai, ataupun sebelum tidur, ataupun nanti waktu dini hari. Yang penting pada waktu malam. Malam itu panjang, daripada maghrib sampai ke subuh. Itu disebut sebagai lailah, malam. Sesiapa yang membaca surah Al-Mulk pada setiap malam, sebahagian ulama mengatakan, sekiranya seseorang itu sudah menjadi kelazimannya membaca setiap malam, lalu ada beberapa malam, mungkinkah kerana letih, ataupun lupa, ataupun terlalu banyak kerja, lalu dia pun terlupa, ataupun dia tertidur, tidak membacanya, dia dikira juga orang yang selalu membacanya. Tapi dengan syarat dia muwadhabah, dia bermuwadhabah, ataupun dia istiqamah membacanya setiap malam. Mana'ahu Allahu biha min adzabil qabr, Allah akan menghalangkan azab kubur daripadanya untuk orang yang selalu membaca surah Al-Mulk. Wa kunna fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam nusammiha al-mani'ah. Kami, kata Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, menamakan surah ini dengan mani'ah. Mani'ah maksud yang menghalang ataupun yang melindung daripada azab kubur. Wa innaha fi kitabillahi suratun, sesungguhnya ia dalam kitab Allah Al-Quran adalah satu surah, man qara'a biha fi kulli lailatin faqad akthara wa ataba, sesiapa yang membacanya pada setiap malam, maka sesungguhnya dia banyak mendapat pahala dan melakukan perkara yang baik dan benar. Beliau juga, Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu juga menyebutkan, yu'tar rajulu fi qabrih, seseorang didatangi seseorang di dalam kubur, fatu'ta rijlah, lalu didatangi daripada arah kedua kakinya, fataqulu rijlah, maka kedua kakinya tadi berkata, laisa lakum ala ma qibali sabilun, tidak ada jalan untuk kamu melalui arahku. Kana yaqumu yaqra'u bi surat Al-Mulk, orang ini dia berqiyam, qiyamul lail, bangun malam, dan dia membaca surah Al-Mulk. Ini faedah kelebihan orang yang membaca surah Al-Mulk ketika dalam solat qiyamul lail, sehingga menjadi peguam bela baginya ketika didatangi daripada arah kedua kakinya. Thumma yu'ta min qibali sadri, lalu didatangi daripada arah dadanya, awqal, ataupun perawi mengatakan batni, datang daripada arah perutnya, fayaqul, maka perut ataupun dadanya mengatakan, laisa lakum ala ma qibali sabilun, kamu tidak ada jalan untuk datang dari arahku. Kana yaqra'u bi surat Al-Mulk, dia membaca surah Al-Mulk ketika berada di dunia. Yang ini lebih umum, tidak disebut waktu bila, membaca siang ataupun malam dalam apa keadaan sekalipun. Thumma yu'ta ra'suh, lalu didatangi daripada kepalanya, fayaqul, kepalanya mengatakan, laisa lakum ala ma qibali sabilun, kamu tidak ada jalan datang daripada arah. Kana yaqra'u bi surat Al-Mulk, dia membaca surah Al-Mulk, maka saya jadi peguam bela itu. Qala, kata Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, fahiyal mani'atu tamna'u min adabil qadar, surah ini adalah surah penghalang, yang menghalang daripada azab kubur. Ini balasan orang yang selalu membaca surah Al-Mulk di dunia.
Wahya fit Taurat suratul Mulk. Ia di dalam surah Taurat adalah suratul Mulk. Wa man qara'aha fi lailatin, dan sesiapa yang membacanya pada suatu malam, faqad akthara wa atiyab, dia banyak mendapat pahala dan melakukan perkara yang benar dan bagus. Hadis riwayat Al-Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Hadis ini kembali kepada Sayyidina Ibnu Mas'ud, seorang sahabat, maka disebut sebagai hadis yang mauquf. Walaupun hadis ini mauquf, hukumnya adalah marfu', sebab perkara-perkara yang melibatkan benda yang ghaib itu sudah pasti datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa baraka wasallam. Kita akhiri dengan pesanan daripada Nabi sallallahu alaihi wa baraka wasallam sebagai satu isyarat cintanya Nabi kepada umat, selamat daripada azab kubur, mohon daripada Allah. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wa baraka wasallam bersabda, "Idza tashahhada ahadukum," apabila salah seorang daripada kamu selesai bertasyahud, ai setelah membaca tahiyat akhir, apakah di dalam solat fardu atau solat sunat ataupun solat qada ataupun solat nadar, ini dibaca setiap kali selepas daripada membaca tahiyat akhir. Falyasta'id billahi min arba', hendaklah dia mohon pada Allah dijauhkan daripada 4 perkara. 4 perkara ini dirangkumkan dalam doa. Yaqul, dia berdoa selepas membaca tahiyat akhir, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qadar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon berlindung daripadamu, satu, daripada azab neraka jahannam, wa min adzabil qabr, daripada azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, daripada fitnah kehidupan dan fitnah kematian, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, dan daripada fitnah keburukan fitnah al-masih ad-dajjal. Al-masih ad-dajjal iaitu dajjal. Dajjal dipanggil al-masih kerana ia banyak pergi ke seluruh dunia melainkan Makkah dan Al-Madinah. Mudah-mudahan kita dapat membaca doa ini setiap kali selepas solat, di antaranya berlindung daripada Allah daripada azab kubur. Hada wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum